Nah, sangat bagus solat tarawih itu secara ijma' 4 mazhab 20 rakaat. Cuma mereka khilaf apakah 36 ataupun 40 ataupun lebih daripada itu. Ini khilaf di kalangan 4 mazhab. Yang ijma'nya di kalangan 4 mazhab itu adalah 20 rakaat. Khilafnya 36 atau 40 atau lebih lagi. Baik. Itulah yang paling bagus kita lakukan. Pun begitu, siapa yang lakukan umpamanya 8 rakaat sah. Nah, cuma di dalam mazhab kita dan dalam kaedah umum sekalipun menyebutkan ma akthara fi'lan akthara fadla. Apa yang banyak dibuat dapat banyak pahala. Naam, jadi 20 itu adalah suatu yang diijma'kan oleh 4 mazhab. Jadi itulah yang terbaik kita lakukan. Pun begitu kalau nak lakukan 8 rakaat, ya itu dibolehkan juga. Daripada dulu sehingga sekarang, solat tarawih yang didirikan di 2 masjid yang haram, masjid yang suci, Al-Masjidil Haram di Makkah dan Al-Masjid An-Nabawi di Al-Madinah, 20 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. Dahulu dilakukan 36 rakaat pada zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Ad-Dar, iaitu Imam Darul Hijrah. Naam, pun begitu hadirin, daripada tidak melakukan tarawih, maka dilakukan 8 rakaat pun hasil juga. Ma la yudraku jullu la yutraku kullu. Apa yang tidak boleh dibuat di semua, apa yang tidak boleh dibuat semua, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, pun begitu permasalahannya sudah kita sebutkan itu. Baik, orang yang solat tarawih diampunkan dosanya oleh Allah, macam tidak berdosa lagi. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Tirmizi, Nabi SAW menyebutkan, inna syahra Ramadhan syahrun faradallahu alal mu'minina siyamahu. Sesungguhnya bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla fardukan solat, fardukan puasa pada Ramadan itu. Wa sanantu lakum qiyamahu, tapi aku, kata Nabi, yang menyunatkan, iaitu sunat bagi kamu untuk qiyam. Qiyam maksudnya solat tarawih, itu namanya qiyam. Faman sama wa qama, faman samahu wa samahu imanan wa ihtisaba, sesiapa yang berpuasa, siapa yang qiyam solat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala ganjaran daripada Allah, kharaja minadh-dhunubi, maka keluarlah daripada dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti mana dia hari pertama dilahirkan oleh ibunya. Baby yang baru lahir, newborn baby, just delivered, baru lahir, keluar, mana ada dosa. Macam itulah orang yang berpuasa dan orang yang bertarawih. Tapi 2 syarat, imanan, dengan penuh keimanan daripada Allah, tahu ini adalah suruhan daripada Allah dan suruhan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahtisaban, mengharapkan pahala daripada Allah, sebab semuanya kan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Dan orang yang salat tarawih diampunkan dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang bersolat tarawih qiyam dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin, oleh kerana kita insya-Allah akan solat tarawih di rumah bersama dengan keluarga, satu ingatan daripada Al-Faqir, apakah nanti kita solat tarawih itu 20 rakaat baik, 8 rakaat baik, lalu kita berhenti, kemudian witir nanti ketika nak sahur, kita dah bersama dalam rumah? Al-Faqir nasihatkan untuk selesaikan witir ketika bersama dengan ahli keluarga lain tadi, ketika selepas isyak itu. Umpama ya, kalau kita solat 20 rakaat, siap dengan witir sekali. Kalau kita solat 8 rakaat, siap dengan witir sekali. Jadi kalau 20 tambah witir 3, jadi
23. Kalau 8 campur dengan witir 3 jadi 11. Selesaikan dulu. Kenapa? Supaya kita dapat pahala seumpama bangun sepenuh malam. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan man qama ma'al imam hatta yansarifa. Sesiapa yang bersama dengan imam sehingga imam yansarif balik. Maksudnya imam selesai. Selesai apa? Selesai solat tarawih dan selesai solat witir. Apa pahalanya? Kataballahu lahu qiyama lailatin. Allah akan tulis pahalanya seperti dia qiyam sepenuh malam. Masya Allah pahalanya. Ya Allah, mudah sangat solat tarawih sekali 20 rakaat. Kemudian terus witir 3 rakaat paling baguslah, 1 pun tak apa juga, tapi paling bagus 3. Dan paling bagus 3 ni dengan 2 kali takbir ya, iaitu 2 rakaat dahulu usalli sunnatal witri rakaataini imaman lillahi ta'ala, barulah yang kedua usalli sunnatal witri rakaatan imaman lillahi ta'ala. Kalau kita makmuman usalli sunnatal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala, usalli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Boleh kalau nak sekaligus usalli sunnatal witri thalatha rakaatin, boleh juga, tapi paling bagus dalam mazhab kita Asy-Syafi'i dipecahkan jadi 2-1. Nah, kenapa? Ma akthara fi'lan akthara fadla, kaedah apa yang banyak dibuat maka dapat banyaklah pahala. Kalau 3 rakaat witir tadi kan kita 2 kali niat, 2 kali bertalafuz niat, kan pahala lagi. Nah, kan berapa kali baca tahiyat? 2 kali baca tahiyat. Berapa kali salam? 4 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu untuk 2 rakaat pertama. 1 rakaat yang akhir kan begitu juga. Itu yang terbaik sekali. Baik. Yang paling penting kita solat tarawih 20 rakaat campur dengan 3 witir sekali. Ataupun mungkin ada yang solat tarawih 8 rakaat campur dengan 3 witir sekali. Biar selesai bersama-sama dengan imam. Kita kan jadi imam dengan anak-anak, dengan isteri kita. Nah, kenapa? Kan tadi Nabi sebutkan man qama ma'al imam hatta yansarifa. Sesiapa yang solat tarawih bersama dengan imam sehingga habis. Sehingga habis itu ulama menafsirkan sehingga habis tarawih dan juga sehingga habis witirnya itu. Kataballahu lahu qiyama lailatin. Pahalanya ditulis oleh Allah. Bermaksud Allah menyuruh malaikat menulisnya seperti dia bangun malam. Dia qiyamul lail sepanjang malam. Daripada maghrib seolah-olah ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai ke subuh. Ya Allah, apa yang tak mahu pahala ni hadirin? Ini hanya didapati dalam bulan Ramadan. Kalau dalam biasa, dalam hari-hari biasa, contohnya Syaban kita sekarang ini, boleh tak kita dapat pahala ni? Boleh. Syarat solat subuh berjamaah. Sebab Nabi SAW menyebutkan, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama al-laila nisfah. Sesiapa yang solat isya' berjamaah, baginya pahala seumpama dia membangunkan separuh malam. Contoh dia solat berjamaah isya' kan, solat isya' sekarang katalah ambil mudah-mudah 8.30. Lalu ketika pukul 9.30 dia dah tertidur dah. Walaupun dia tertidur, seolah-olah pahalanya dia mengerjakan solat itu daripada sepenuh malam. Daripada maghrib 2 rakaat terus sampai pukul 12. Ya Allah, walaupun dia tidur 9.30 tadi. Dan lebih lagi Nabi menyebutkan, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Dan sesiapa yang solat subuh berjamaah, paling kurang 2 orang, paling kurang sebelum imam salam kita sempat duduk dengan qadar tamakninah, dapatlah pahalanya seumpama dia membangunkan sepenuh malam, walaupun malam tadi dia tidak qiyamul lail. Ya Allah, siapa tak mahu ni hadirin? Tolong sangat-sangat. Nah, hari-hari kita biasa ni 2 solat ni janganlah tinggal berjamaah. Kita sekarang dalam tempoh PKP ini jadi solat isya' berjamaah, solat subuh pun berjamaah. Dapatlah pahala sepenuhnya. Masya Allah. Di bulan Ramadan pun begitu juga. Ramadan lebih lagi, tambah satu lagi caranya. Apa? Caranya ialah dengan kita solat
tarawih dan witir sama-sama habis dengan imam. Nah, dan satu lagi, ini di luar Ramadan pun dapat juga. Apa dia? Tolong pegang ini, jangan tinggal. Nabi sebut, sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Apa dia? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sampai habis. Pahalanya seperti qiyamul lail sepanjang malam. Masya Allah, hadirin. Jadi di luar Ramadan kita boleh buat dengan 2 cara. Mudah untuk dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Walaupun tidak buat, kalau dapat buat itu tambah lagi pahalanya. 1, solat subuh berjamaah. 2, jangan tinggal membaca 2 ayat terakhir khawatim ataupun khatam surah Al-Baqarah. Apa dia? Amanar rasulu bima, paling bagus dengan ayat la lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu paling bagus. Jadi 3 ayat lah, walaupun dalam hadis menyebut 2 ayat. Amanar rasulu bima, tetapi oleh kerana ia sangat selalu dan kita pun hafal, mudah dihafalkan juga, mulakan dengan 3 ayat yang terakhir itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai habis surah Al-Baqarah. Baik. Itu yang kita sebut solat tarawih. Tolong sama-sama hadirinnya diingatkan hadis yang saya bacakan tadi daripada Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, iaitu siapa yang dapat solat tarawih dan witir sampai imam habis, kita pun ikut juga, dapatlah pahala seumpama kita membangunkan seluruh malam. Baik. Mari kita lihat seterusnya. Yang baik, ada juga orang tanya tentang solat witir ini. Orang yang sudah solat witir bersama dengan imam ketika tarawih, apakah nanti ketika bangkit malam nanti dia witir lagi? Maka dijawab 2 pendapat. Pertama, tak perlu witir lagi sebab dia sudah witir, dan dia witirkan tadi waktu malam. Nabi menyebutkan la witrana fil laili, tidak ada 2 witir 1 malam. Nah, ini kan ganjil, maka cukuplah 1. Ini pendapat yang lebih kuat. Tetapi ada pendapat ulama mengatakan sebegini, nak buat witir juga boleh, tetapi bukakan malam itu dengan 1 witir. Bukankah tadi kita bersama, kalau Ramadan yang dulu kan kita biasa solat witir di masjid, kan 3 rakaat. Bila kita bangkit pukul 3 pagi contoh, pukul 4 pagi contoh, kita nak solat witir lagi boleh, tapi syaratnya genapkan witir tadi itu. Tadi kan 3 waktu isyak nanti tadi di masjid, maka buka malam itu dengan 1 witir, iaitu menggenapkan 3 jadi 4. Bila 4 tak jadi witir dah, barulah kita solat tahajud, solat semua sekali itu dengan solat tasbih dan semuanya, tutup nanti sebelum kita nak sahur dengan 1 witir, menjadilah 5 rakaat. 5 itulah namanya ganjil. Tapi pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kuat, pendapat yang tadi itu, cukuplah dengan 1 witir. Baik. Ini faedah. Kata ulama, kita bertafaul, kita mengambil barakah. Ketika kita solat witir malam, sama ada lepas isyak tu, lepas tarawih tu witir terus, ataupun witir nanti waktu tengah malam, tafaul, niat. Ya Allah, seperti mana kami berwitir ni, kami tutupkan malam kami ni dengan witir itu maksudnya ganjil, maka ya Allah tutupkanlah kami dengan tauhid kepadamu. Itu boleh namanya, itu namanya tafaul dengan witir. Kita ambil keberkatan witir, ya Allah seperti mana kami tutupkan malam ni dengan yang ganjil, kan witir tu ganjil, tutupkanlah hidup kami dengan yang ganjil, iaitu apa? Tauhid padamu.